Okey, kita nak lihat, cikgu nak share dengan kamu satu skrin. So, cikgu harap kamu boleh tengok. Skrin ini tentang, okey. Skrin ini adalah, video yang saya nak share ni tentang permainan roller coaster. Okey, siapa yang pernah naik roller coaster? Cuba angkat tangan. Cuba angkat tangan. Siapa yang pernah naik roller coaster? Fabian pernah tak? Tak pernah. Cikgu tak berapa dengar suara Fabian. Pernah tak? Tak pernah. Tak pernah. Okey, Aizwan. Aizwan pernah naik roller coaster? Aizwan pernah naik roller coaster? Saya tak pernah juga. Maisara? Maisara pernah naik tak roller coaster? Oh, okey. Aizwan pernah. Maisara pernah? Tak pernah. Tak pernah. Okey. Tak apa. Pernah ke tak pernah ke? Kamu tengok dulu video ni. Nanti kita cuba ulas sedikit berkaitan dengan video yang akan saya tunjuk ni. Okey. Okay, ni dia sharing lah pengalaman dia naik roller coaster Okay. Sini roller coaster tu daripada kedudukan yang rendah dia naik ke satu kedudukan yang tinggi daripada permukaan bumi. Kita tengok. Okay, dia akan naik dengan perlahan sampai satu titik kita tengok satu ketinggian. Okey, so sampai satu ketinggian. Pada masa ni kan, pada masa ni dia berada di atas tau. Roller coaster tu berada pada atas kereta tu lah, kereta yang kita naik dalam roller coaster tu kan. Dia berada pada ke atas sekali. Dia what happen, nampak tak? Dia turun laju kan. Masa ni yang semua orang menjerit-jerit tu. So, okay, ni dia turun. Okey, dia turun dan dia naik balik. Dia turun, dia naik. So, dia akan macam berombak-ombak. So, kalau ada yang mabuk tu memang muntah-muntah lah dekat sini. Okay, now put your hands. Look over there. Look over there. Look to the side. Memang sekali yang saya pernah naik sekali je. Itu pun semasa saya dah bukan bayar kamu. Saya dah umur 20-an. Baru saya berani naik. Saya memang tak berani, takut. So inilah dia roller coaster. So tadi Aizwan kata dia pernah naik. So Aizwan, masa kamu naik roller coaster tu, apa yang kamu rasa? Takut tak? Rasa macam nak mati tak? Rasa macam menyesal tak Aizwan? Okay, Azwan rasa macam menyesal, kenapalah aku naik. Macam itulah saya rasa masa saya naik tu. Hati nak jatuh. Okay, hati nak jatuh. So, itulah sebabnya, itulah first and the last time saya naik. Saya naik tu pun, masa saya belajar, masa saya umur kamu, masa tak pernah naik. Sebab mak ayah saya pun tak pernah bawa tempat-tempat macam tu. So, bila saya dah masuk universiti dan dengan kawan-kawan, barulah saya berani. Itu pun puas jugalah kawan saya ajak. Okay. So, yang kita nak bincang hari ini berkenaan dengan, ada kaitanlah sikit dengan roller coaster yang saya tunjuk tadi. Okay, so sekarang saya share semula. Okay, saya share semula paparan hari ni, paparan yang asal tadi. So ini yang kita akan belajar pada hari ini. Kita akan tengok prinsip keabadian tenaga iaitu subtopik yang terakhir untuk bidang pembelajaran 7 iaitu tenaga dan kuasa. So kita akan lihat tajuk hari ini dan kriteria kejayaan untuk hari ini. So di akhir pembelajaran nanti kamu dapat menyatakan
prinsip keabadian tenaga. Nanti kamu tahulah apa yang dimaksudkan dengan prinsip keabadian tenaga. Dia bukan maksud, tapi dia satu pernyataan yang disebut dalam prinsip keabadian tenaga. Okay, dia bukan maksud So kamu jangan salah faham dekat situ. And then yang kedua, kamu dapat menyatakan perubahan tenaga. Okay, yang berlaku dalam ayunan spring dan juga ayunan bandul. Okay, ayunan bandul ringkas. Nanti kalian akan tengoklah bandul ringkas tu macam mana, ayunan spring tu macam mana. Okay, dan yang ketiga, kamu dapat menghitung satu daripada dua soalan berkaitan numerical, iaitu soalan pengiraan, berkaitan dengan prinsip keabadian tenaga. Okay, jadi kalau kita tengok buku teks, okay, ni sebenarnya daripada buku teks kamu je, cikgu guna buku teks untuk pembelajaran. Muka surat 222. Okey, cuba buka buku teks muka surat 222. So, kamu akan nampak gambar foto roller coaster. Okey. So, gambar foto roller coaster ni kalau kita besarkan, ni yang biasa kita jumpalah gambar kalau yang complicated tu banyak gegelung dia. Okey. Jadi, tadi masa saya kata dia berada di puncak, di atas ini. Okey, pada masa ini kita katakan roller coaster ini berada satu ketinggian yang paling tinggi daripada permukaan bumi. So pada masa ni kita katakan tenaga keupayaan graviti adalah paling maksimum. Okey, paling maksimum. Tenaga keupayaan graviti tu apa? Tenaga keupayaan graviti ni adalah satu bentuk tenaga yang dimiliki oleh objek tersebut berdasarkan kedudukan dia yang tinggi dari permukaan bumi. Jadi permukaan bumi ni dekat sini adalah tanah lah. Okey, tanah, lantai, itu adalah permukaan bumi. So kalau kita berada macam kita berdiri dekat satu gunung pun kita mempunyai tenaga keupayaan graviti. Okey, kemudian pada masa ni, masa dia naik kan, sampai sini, okey, dekat titik maksimum ni, pada masa ni roller coaster tu tak bergerak, dia statik dulu. Dia statik, and then baru dia shiu turun ke bawah. Bila dia shiu turun ke bawah itu, dia tengah bergerak. Bila dia bergerak, barulah kita kata dia mempunyai tenaga, roller coaster itu mempunyai tenaga kinetik. Sebab apa? Sebab tenaga kinetik ini adalah tenaga yang dihasilkan apabila sesuatu objek itu bergerak. Macam saya berjalan, kamu berjalan kaki, kamu berlari, jadi kamu telah menghasilkan tenaga kinetik. Sama juga kipas yang sedang berpusing. Okey, kipas yang sedang berpusing pun mempunyai tenaga kinetik. Kereta yang sedang bergerak pun mempunyai tenaga kinetik. Lagi laju kereta itu bergerak, lagi tinggi tenaga kinetiknya. Okey? So boleh faham yang itu. Okey, jadi kalau kita tengok kan, dia ada perubahan tenaga yang berlaku dekat sini. Mula-mula dekat atas ni, dia ada tenaga keupayaan graviti. Bila dia turun bergerak sahaja, tenaga keupayaan graviti itu telah berubah menjadi tenaga kinetik. Okey, jom kita tengok apa yang dimaksudkan dengan prinsip keabadian tenaga. Okey, prinsip keabadian tenaga ni dia menyatakan, dia ada satu pernyataan bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Maksudnya sesuatu tenaga ni, tenaga elektrik ke, tenaga keupayaan graviti, tenaga kinetik, kita tak boleh nak cipta ataupun kita tak boleh nak musnahkan. Kita tak boleh nak buang sebab memang tak boleh. Okey, tetapi tenaga ini dia boleh berubah-ubah bentuknya. Apa maksud dia? Tenaga yang cikgu kata tenaga keupayaan tenaga keupayaan graviti, tenaga kinetik tadi dia boleh berubah bentuk. Macam roller coaster tadi bila dia duduk ke atas, kita kata dia ada tenaga keupayaan graviti. Bila dia bergerak sahaja, tenaga keupayaan graviti itu dah semakin berkurang, tetapi dia mempunyai tenaga kinetik pula. So itu yang dimaksudkan dengan prinsip
keabadian tenaga. So, ini yang kita nak belajar pada hari ini. Okay? Alright. So, kita nak tengok prinsip ataupun perubahan tenaga ni dalam sistem ayunan. So, sistem ayunan ada dua, iaitu sistem ayunan bandul ringkas dan ayunan spring terbeban. Okey, jadi dalam sistem ayunan bandul ringkas dan ayunan spring terbeban ini dia ada beberapa perubahan bentuk tenaga yang berlaku. Jadi bentuk tenaga yang terlibat di dalam sistem ayunan ini ada dua, iaitu dua lah, tetapi tenaga keupayaan tu dia depends. Tenaga keupayaan graviti atau tenaga keupayaan kenyal. So antara tenaga keupayaan graviti atau tenaga keupayaan kenyal dengan tenaga kinetik. Okey, jadi kita nak tengok betul ke sistem ayunan ini dia mematuhi prinsip keabadian tenaga. Okey. So kalau kita tengok balik di sini, okey, ni adalah buku teks muka surat 223. Okey. So kita nak perhatikan rajah 7.11 dan 7.12 muka surat 224. Okey, adakah ayunan ringkas bandul dan ayunan spring terbeban ni dia mematuhi ke tak? Okey. Jadi kita tengok dekat sini ni saya besarkan rajah supaya kamu boleh nampak dengan jelas. Okey. So dekat warna merah ni, okey, ni yang berwarna merah ini adalah permukaan bumi ataupun cuba tulis kat sini supaya ni. Okey, ni ni adalah permukaan bumi ataupun lantai lah. Kalau dekat makmal ataupun dekat rumah kamu kita kata lantai. Okey, lantai lah. Janganlah atas meja. Atas meja, kalau kamu dah duduk atas meja tu, dia dah ada tenaga keupayaan graviti. Sebab meja dia berada ke satu ketinggian dari lantai kan. Okey, so kau bayangkan bandul ringkas ataupun kamu main buaian. Okey, kamu pergi dekat playground, kamu buai, kamu akan tarik satu ketinggian. Tinggi Okey, so kita katakan pada titik X, okey, pada titik X ini tenaga keupayaan graviti, yang mana tenaga keupayaan graviti cikgu akan guna simbol TUG. So TUG ini adalah tenaga keupayaan graviti. Okey, tenaga keupayaan graviti. Manakala tenaga kinetik, cikgu akan guna simbol TK. Okey, simbol TK, tenaga kinetik. Okey, kita tengok dulu pada kedudukan X. Okey, ni pada kedudukan X. Pada kedudukan X, kita katakan tenaga keupayaan graviti dia adalah maksimum. Max tu adalah maksimum, paling tinggi. Sebab apa? Sebab pada kedudukan X, ladung ini dia berada pada ketinggian maksimum dari permukaan bumi ataupun lantai. Okey? Macam mana pula dengan tenaga kinetik? Sebab ingat, dalam sistem ayunan bandul ringkas ni dia ada dua jenis tenaga. Tenaga keupayaan graviti dan tenaga kinetik. Okey, so pada titik X kita baru pegang dia kita tak lepas lagi. So pada masa ni kita katakan tenaga kinetik dia sifar atau kosong. Okey, cikgu guna simbol kosong lah untuk sifar. Okey, alright. Jadi kenapa pula tenaga kinetik dia sifar cikgu? Sebab pada masa titik X ni dia belum bergerak. Dia statik je. Macam kamu nak buai adik, kamu tarik adik kamu tu sampai dekat satu ketinggian yang tinggi kan. Kamu tak lepas lagi ni. Kamu pegang je buai adik kamu tu. So pada masa tu tenaga kinetik masih lagi kosong. Since kamu dah lepas, dia akan berayun. Okey, dia akan berayun So kita
slowkan pergerakan tu. So kita nampak daripada X pergi ke Y. Okey, daripada X dia bergerak ke Y. Pada proses yang pertama kita katakan tenaga keupayaan graviti semakin berkurang. Kenapa semakin berkurang, cikgu? Sebab kita katakan ketinggian ladung dari X ke Y semakin berkurang. Okey? Alright, manakala tenaga kinetik semakin bertambah. Kenapa tenaga kinetik semakin bertambah, cikgu? Sebab, kelajuan ladung semakin bertambah. Alright? Okey. Kemudian dia akan pergi ke titik Y. Okey, dia akan pergi ke titik Y. Pada titik Y atau kedudukan Y, kita katakan tenaga keupayaan graviti minimum. Min itu maksudnya minimum. Kenapa minimum, cikgu? Sebab ladung itu berada pada ketinggian yang paling minimum. Dia dah duduk dekat bahagian bawah. Kan dekat dengan lantai. So kita katakan ataupun dekat dengan permukaan bumi. So kita katakan kedudukan dia paling rendah. Jadi tenaga keupayaan graviti dia paling minimum. Tapi macam mana dengan tenaga kinetik? Tenaga kinetik paling maksimum. Max cikgu letak max. M-A-X. Okay, tenaga kinetik paling maksimum. Kenapa maksimum? Sebab pada masa ni kelajuan ladung adalah pada kelajuan paling maksimum pada titik Y. Okey. Kemudian daripada Y dia bergerak pergi ke Z. Dia nak pergi ke Z atau kita kata proses yang kedua. Okey, pada proses yang kedua tenaga keupayaan graviti pula semakin bertambah. Kenapa semakin bertambah? Sebab daripada Y nak pergi ke Z, ketinggian dia semakin meningkat. That's why tenaga keupayaan graviti semakin bertambah. Tetapi tenaga kinetik semakin berkurang. Kenapa berkurang? Daripada tempat rendah nak pergi ke tempat tinggi. Awak rasa-rasa dia lagi laju ke? Mestilah lagi perlahan kan? Sebab itulah tenaga kinetik dia semakin berkurang. Sebab kelajuan ladung itu dah menjadi berkurang. Boleh faham? Okey. Seterusnya. Okey, dia sampai ke titik Z. Okey, titik Z ni sama je macam titik X. Jadi, kita katakan tenaga keupayaan graviti adalah maksimum. Okey, sebab dia berada, ladung itu berada pada kedudukan yang paling tinggi. Tetapi tenaga tenaga kinetik adalah kosong. Sebab apa? Sebab ladung itu dalam keadaan pegun. Apa maksud pegun? Pegun ini adalah tidak bergerak. Dia statik je dekat situ. So kita kata dia dalam keadaan pegun. Okey, kemudian dia bergerak daripada Z, dia kembali ke Y. Okey, dia kembali ke Y. Jadi pada proses yang ketiga ini, kita katakan tenaga keupayaan graviti semakin berkurang. Kenapa berkurang pula? Yelah, daripada titik Z yang tinggi tu, dia nak pergi ke titik Y yang rendah. Mestilah ketinggian berkurang, tenaga keupayaan graviti dia pun berkurang. Tetapi tenaga kinetik bertambah. Kenapa? Sebab ladung tu dia bergerak dalam kelajuan yang maksimum. Dari tempat titik yang tinggi dia turun ke bawah. So mestilah dia bergerak laju kan? Sebab itulah tenaga kinetik dia bertambah. Okay. And then sampai dekat titik Y. Samalah. Tenaga keupayaan graviti dia minimum. Tenaga kinetik dia maksimum. Sebab dia tengah laju kan dekat titik Y. And then daripada Y dia bergerak balik naik ke X. Okay. And then dia melalui proses yang keempat iaitu tenaga keupayaan graviti dia semakin bertambah. Sebab apa bertambah? Sebab ladung tu daripada titik Y nak pergi ke titik yang lebih tinggi iaitu X. Sebab itulah tenaga keupayaan dia semakin bertambah. Tetapi tenaga kinetik semakin berkurang. Kenapa berkurang? Sebab kelajuan ladung
berkuranglah. Nak pergi ke titik yang, nak pergi ke tempat yang lagi tinggi kan. Mestilah dia makin slow. Sampailah dekat X. So dekat X dia ulang sama je. Tenaga keupayaan graviti dia maksimum dan tenaga kinetik dia kosong. Sebab pada X ni patutnya dia akan berhenti sekejap baru dia gerak balik. Tapi kita tak nampak yang ladung tu berhenti sebab kita rasa macam dia bergerak ulang alik. Sebab tu cikgu kata kita kena bayang pergerakan ayunan itu dalam slow motion. Okay, slow motion dalam gerakan yang perlahan. Barulah kita boleh nampak. Okay, alright. Boleh faham tak yang saya terang tadi tu? Boleh. Okay, thank you Febin. Boleh. How about my Sarah dengan Aijun? Boleh faham tak? Boleh. Okay, thank you. Okay. Alright. So, sekarang kita nak tengok. Alamak. Mana cikgu punya screen ni? Okay. Sorry. Um, ni tergerak laju tadi. Okay. Sekarang kita nak tengok pula Rajah 7.12. Okay, buku teks muka surat 224. Ini adalah ayunan spring terbeban. Kalau kita sebut spring, maksud dia adalah objek yang ada sifat kenyal. Okay, ada sifat yang kenyal. Jadi, apa yang perlu kita buat? Alright. Spring ini dia boleh mampat dan juga meregang. Jadi kita kata dekat sini ada tenaga. Dia ada tenaga keupayaan graviti. Maaf. Kenyal. Tenaga keupayaan kenyal. Jadi cikgu guna istilah TUK. Iaitu tenaga manakala TK adalah tenaga kinetik. Macam gitu. Okay. So kita nak tengok. Bayangkan yang ini nak bayangkan apa Okay, kamu bayangkan siapa yang ada adik kecil? Siapa yang ada baby? Ataupun pernah tengok baby ke? Okay. Baby ni dia suka duduk dalam buai kan? Senanglah mak macam nak buat kerja duduk dalam buai kan. So buai tu dia macam spring kan. Dia ayun, injut. So dia pun macam terbuai-buai dalam buai tu dia pun tidur. Okay, so kita bayangkan beban itu adalah buai, adik kamu dalam buai tu. So spring tu, spring dekat buai adik kamu Okay. Jadi kita mula daripada X. Kita mula pada X. So X ini okay, X ini adalah keadaan di mana spring ini dia meregang. Dia meregang sampai ke sini. Okay, sebab beban kat sini kan. Okay, so pada titik X ni kita katakan spring paling meregang. Okay, jadi pada titik X tenaga keupayaan kenyal adalah maksimum. Okay, adalah pada maksimum sebab dia dah meregang sangat. Right. Manakala tenaga kinetik dia adalah sifar. Okey, kenapa sifar? Sebab spring itu pegun. Dia dah meregang kan dia. Okey, dia dalam keadaan pegun lah, dia tak meregang lah. Okey. Ya Allah, sorry. Dia tak bergerak. Bukan dia tak meregang, dia tak bergerak. Dia meregang. Paling regang. Tapi dia tak bergerak. So kita kata dia dalam keadaan sifar, tenaga kinetik dia. Okey. Kemudian dia akan pergi. Bila kita lepaskan, okey kita dah tarik beban tu. So kita lepas. So spring itu akan bergerak ke titik Y. Okey. So Y itu adalah kedudukan seimbang. Maknanya spring asal. Spring asal ni yang color biru. Tak nak warna biru, yang warna hitam.
Alah, dia nak juga warna biru. Warna hitam Okey. So spring asal panjang dulu lah. Daripada atas tu sampai ke titik Y. So itu adalah spring asal. Jadi pada kedudukan Y kita katakan pada daripada X nak pergi ke Y, kita katakan tenaga keupayaan kenyal dia adalah semakin berkurang. Okey, semakin berkurang tetapi tenaga kinetik dia pula semakin bertambah. Bila kita lepas, dia akan semakin bergerak laju lah. Okey, kita lepas je, zap, dia terus naik ke atas kan. So that's why kita kata dia semakin bergerak laju. Okey. Tu tenaga kinetik dia semakin bertambah. Dan pada titik Y, tenaga keupayaan, cikgu tulis kat tepi ni tepi belah kanan. Tenaga keupayaan kenyal adalah minimum. Okey, pada titik Y tu yang keadaan asal itu, tenaga keupayaan kenyal dia adalah minimum, tenaga kinetik dia adalah maksimum. Kenapa maksimum? Sebab pada masa ni memang spring tengah bergerak dengan laju. Sebab tu tenaga kinetik dia maksimum. Kemudian daripada titik Y dia nak pergi ke titik Z. Okey, pada masa ni kita katakan tenaga keupayaan kinetik dia adalah maksimum. Kenapa? Sebab pada titik Z ini adalah keadaan spring itu termampat. Okey, ni spring ini termampat sampai sini je. Okey, so kita kata tenaga keupayaan kenyal dia adalah maksimum, tenaga kinetik dia adalah minimum ataupun kita kata sifar lah pada kedudukan Z ni. Okey, manakala daripada Y nak pergi ke Z tu tenaga keupayaan kenyal dia adalah bertambah, tenaga kinetik dia semakin berkurang. Okay, so proses ni proses yang berbalik pun. Dia naik, turun, mampat, regang kan. So, kita kata bila dia daripada Z nak pergi ke Y, okay, yang proses 3 ni jadi tenaga keupayaan kenyal dia akan jadi berkurang, tenaga kinetik lah akan bertambah. Okay, sebab dia kembali ke bentuk yang asal. Kemudian daripada Y dia nak pergi ke X balik, dia nak meregang balik. Of course lah tenaga keupayaan kenyal dia akan semakin bertambah, tenaga kinetik lah pula semakin berkurang. Dia mesti berlawanan tenaga keupayaan dengan tenaga kinetik tu. Okay, alright. So, kalau kamu nak tengok ini penerangan dia, kamu boleh baca daripada buku teks kamu. Okay. Okey. Kemudian kita nak tengok perubahan tenaga dan tenaga keupayaan bagi suatu sistem yang tertutup. So, sistem yang tertutup ni macam yang contoh cikgu buat tu lah, ayunan bandul ringkas, ayunan spring terbeban. Okey, itu semua contoh ayunan sistem yang tertutup kita kata. So, dalam sistem tertutup ni, okey, perubahan tenaga antara tenaga keupayaan graviti ke, kenyal ke, dia sama, okey, dia mematuhi, okey, dan juga tenaga kinetik ni dia mematuhi prinsip keabadian tenaga. Okey, iaitu tenaga ni dia boleh berubah-ubah bentuk. Jadi kita kata jumlah tenaga keupayaan dan tenaga kinetik dalam satu sistem ayunan tertutup adalah malar. Okey, sama. Malar tu maksudnya sama. Okey. Jadi, berdasarkan itu, kita boleh menyelesaikan beberapa contoh masalah numerical. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, dia kata rajah 7.14 menunjukkan sebuah pistol mainan. Okay, panjang spring yang digunakan adalah 300 mm, panjang asal. Okay, so ada satu daya yang bernilai 5 Newton digunakan untuk mampatkan spring tersebut sehingga panjang menjadi 50 mm. Okay, so daripada spring yang asal ni, okay, iaitu 30 mm, dia mampatkan jadi 50 mm. Okay, alright. Jadi dia suruh kita hitung kelajuan
maksimum bola plastik. So kelajuan unit dia adalah V, hal laju. Yang mana jisim peluru itu adalah 50 gram. Okay? Alright. Jadi dikata nyatakan juga satu anggapan yang dibuat untuk menyelesaikan masalah ini. So kita nak cari hal laju. Macam mana kita nak buat? Masa tajuk 7.2 kita dah belajar. Okay, kita dah tahu formula untuk tenaga keupayaan kenyal dan tenaga kinetik. Jadi tajuk 7.3 kita dah tahu bahawa dalam satu sistem yang tertutup, okay, dalam satu objek yang ada tenaga keupayaan kenyal ke, tenaga keupayaan graviti ke, nilai dia adalah sama dengan tenaga kinetik. Jadi, kita dapatlah formula di mana tenaga keupayaan kenyal sama dengan tenaga kinetik bola plastik itu. Jadi kita tahu tenaga keupayaan kenyal adalah setengah Fx di mana F itu adalah daya yang dikenakan 5 Newton. X adalah sesaran. Okey. Jadi macam mana nak kira 30, sorry ni 300. Sorry. 300 tolak 50 mm. So kita dapat 250 mm. Tapi ingat, unit dia mesti meter. Jadi kita kena bahagi 1000. Okey, ni kita kena bahagi 1000. So kita akan dapat 0.25 meter. Okey. Okey, kemudian M. M itu adalah jisim. Jisim bola plastik untuk tenaga kinetik. Sebab yang bergerak itu adalah bola plastik. Jadi, jisim dia adalah 50 gram. Sama juga, tak boleh guna unit gram. Kita kena tukar kepada kg. So, kita kena kita kena bahagi 1000. So, kita akan dapat 0.05 kilogram. Okay, alright. And then kita boleh kira, masukkan je dalam formula. So kita dapatlah V kuasa 2 bersamaan dengan 25 meter kuasa 2 per saat kuasa 2. So nak cari V, kita kena punca kuasa 2 kan 25 dengan unit dia. Dan kita dapatlah nilai V tersebut adalah 5 meter per saat. So, anggapan yang kita boleh buat dalam pengiraan ini sebab tenaga boleh berubah bentuk So, tenaga kinetik sama dengan tenaga keupayaan kenyal. Jadi, kita buat anggapan tiada kehilangan tenaga ke persekitaran. Sebab itulah tenaga itu boleh jadi sama. Okay? Alright. So, ini adalah contoh tambahan lah untuk soalan ini. Okay, ini adalah contoh tambahan. Awak boleh scan QR code untuk kamu tengok soalan-soalan tambahan. Okey, setakat ini ada tak soalan yang nak ditanyakan? Ada tak soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, so now kita nak buatlah praktis formatif 7.3. Tetapi soalan ini dah ada dalam modul kamu. Jadi tolong buka modul sains A, muka surat 41. Buka sekarang. Cikgu nak bincang terus dengan kamu. Atau kamu nak cuba buat sendiri dulu? Nak cuba buat sendiri ke nak buat sama-sama dengan cikgu? Buat sama-sama lah cikgu. Boleh? Okey, so cikgu nak tengok praktis formatif 7.3 Kalau kamu tak ada modul ataupun modul kamu ada dengan saya yang mana tak datang masa hari last sebelum PKP dulu, boleh guna buku teks. Sebab sama je soalan dia ni. Memang sama sebiji. Okey, so soalan yang pertama. Nyatakan prinsip keabadian tenaga. Siapa ingat apakah prinsip keabadian tenaga ni tadi? Siapa ingat? Boleh nyatakan prinsip keabadian tenaga? Okey, boleh tulis dekat ruangan komen. Cikgu nak tengok jawapan kamu. Cikgu tak nak bagi jawapan. Cikgu nak kamu yang cuba jawab. Okey, cuba tulis dekat ruangan komen.
Prinsip keabadian tenaga. Ada tak yang cuba tulis? Ada yang nak cuba jawab? Ada yang nak cuba jawab tak? Okey, Maisara dah jawab. Maisara kata tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Okey, hampir tepat. So, cikgu ambil dulu jawapan Maisara. Tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Okey, tetapi dia ada sikit lagi tu. Tetapi apa? Tenaga ni boleh apa? Dia boleh apa? Siapa nak tambah sikit jawapan Maisarah tu? Boleh berubah-ubah bentuk. Yes, boleh berubah-ubah bentuk. Berubah-ubah bentuk. Okey, very good. Bagus sangat. Okey, seterusnya kita nak tengok soalan yang kedua. Okey, soalan kedua dia kata, ayunan spring terbeban yang ditunjukkan dalam rajah 1 okey, merupakan satu sistem ayunan tertutup. Nyatakan kedudukan beban di mana tenaga keupayaan kenyal adalah maksimum. Yang dekat kedudukan mana maksimum? P ke, Q ke, R ke? Okey, boleh nyatakan. Boleh tulis dekat ruangan komen. Cikgu tunggu jawapan daripada kamu. R. Okey, R betul. Selain R, ada lagi tak? R sini Selain daripada R? Okey, selain daripada Q. R. Q, betul. Okey, jadi jawapannya adalah R dan, Q adalah titik keseimbangan. Q ini adalah titik keseimbangan. Jadi pada titik keseimbangan ataupun keadaan asal, tenaga keupayaan kenyal dia adalah minimum. Sikit je, tak ada. Hampir tak ada. Dia keadaan dia meregang atau dia mampat. Kita mampatkan spring itu. Baru kita kata tenaga keupayaan kenyal dia adalah maksimum. Jadi Q kurang tepat. Selain daripada Q, ada lagi satu. P. Okey, betul. P. Kat sini So, titik P dengan R tu adalah P masa dia mampat. R adalah dia meregang. Okey. Jadi, dua titik itulah dia punya tenaga keupayaan kenyal dia dalam keadaan yang paling banyak. Maksimum lah kita kata. Okey, kemudian kita tengok titik B. Nyatakan kedudukan beban di mana tenaga keupayaan kenyal sistem adalah minimum. Tak acik lah, cikgu macam dah bagi tahu jawapan tadi kan. Okey, dekat titik mana? P, Q atau R? Titik mana yang paling minimum? Ada tak jawapan? Q. Q kan? Silap pula. Q. Okey, bagus. Okey, thank you, Fabian, sebab jawab soalan. Right, yang lain pun boleh sama-sama jawab walaupun kita berempat je dalam kelas ni. It's okay, tak apa. Ni cikgu record, nanti cikgu share lah rakaman tu dekat kawan-kawan kita yang tak dapat join hari ni. Okey. Alright, soalan yang ketiga. Rajah 2 menunjukkan sebuah sfera logam berjisim 2 kilogram dilepaskan dari ketinggian 2.5 meter dari permukaan bumi. So maksudnya, kita rujuk rajah 2 ni. So jisim bola ini adalah 2 kilogram.
Okey, dan dia dilepaskan dari satu ketinggian. Okey, ketinggian dia kita bagi unit H. Okey, unit H ketinggian height. So ketinggian dia adalah 2.5 meter. Cikgu lukis dekat situ. Okay, so dia suruh kita buat apa? Dia suruh kita hitung tenaga keupayaan graviti sebelum bola itu dilepaskan. Maknanya dekat sinilah dia nak tahu tenaga keupayaan graviti tu berapa. Jadi masa tajuk 7.2 kita dah tahu tenaga keupayaan graviti sama dengan formula dia apa? Siapa ingat? Apakah formula tenaga keupayaan graviti? Siapa ingat? Cepat, cepat, cepat. M G H. Okay, MGH. M itu adalah G-sim. So, G-sim dia dekat sini adalah 2 kilogram. Okay, G nilai dia tetap. Pecutan graviti adalah 10 ms negatif 1. H, ketinggian. So, dia dah bagi 2.5 meter. Okay, jadi tenaga dia adalah 2, kita masukkan nilai. M 2 darab dengan 10 darab dengan 2.5. Berapa kamu dapat kelas? Cuba kira sekarang. Berapa dapat tu? 2 darab 10 darab 2.5. 50. Okay, thank you Aijun, 50. So unit dia adalah joule Okay, sebab tenaga unitnya adalah joule. Okay, very good Aijun. Betul. Okay, kemudian dia nak tanya kita berapa pula kelajuan maksimum? Alamak, kelajuan maksimum ni unit dia adalah V. Okey, so kita tahu. Semasa bola ni berada di titik X, yang cikgu tulis ni lah X ni. Dia mempunyai tenaga keupayaan graviti. Tapi masa tu tenaga kinetik kosong kan? So based on prinsip keabadian tenaga, bila dia lepaskan sahaja bola ni ke bawah, bola itu menghasilkan tenaga kinetik. Dan tenaga kinetik yang dihasilkan sama dengan tenaga keupayaan graviti. Jadi kita boleh kata tenaga kinetik sama dengan tenaga keupayaan graviti. Okey, kita buat macam tu. So kita tahu tenaga kinetik formula dia adalah setengah mv kuasa 2. Cikgu tulis jauh sangat lah. Cikgu padam, cikgu tulis dekat sikit ya. Setengah mv kuasa 2. Alright. Jadi tenaga keupayaan graviti adalah mgh. Okay, mgh. Dan mgh ni sama kan dengan dekat sini. Samalah. Kan? So, cikgu padam. Cikgu tulis je lah 50 terus. Okay. Cikgu tulis terus 50. Okay. So, kita nak cari nilai V. V ni. V tu hal laju. Jadi, M ni kita boleh gantikan. M tu nilai dia 25. Jadi, setengah darab 25 darab V kuasa 2. Okay. Sebelah kanan 50. Ni matematik je sebenarnya. Kalau kamu lemah matematik, ini yang kamu rasa susah. So matematik kena bagi betul-betul power. Maknanya setakat nak kira-kira tu tak ada hal lah. Ni pun kira guna kalkulator je kan. You tekan kalkulator je. Okey, jadi berapa dapat ni? 25. Selesaikan yang ini dulu. Selesaikan yang ni. 25 dengan 2. Berapa kamu dapat? 25 bahagi 2 berapa? Cepat, 25 bahagi 2 berapa? Cuba selesaikan. 25 bahagi 2 berapa? 25 bahagi 2, 5. Ya betul, 25 bahagi 2, 5. 10. 10. Salah.
12.5. Korang ni cubit baru tahu. Okey, 12.5 lah. Okey. So 12 point. Okey, so 12.5 V kuasa 2 sama dengan 50. Cikgu dah tertukar pen merah dah. Tak apalah ya. Okey. So, bawa 12.5 pergi ke sebelah kanan. Dia jadi 50 bahagi 12.5. Okey. So, berapa dapat tu? Kejap. Mana datang 25 ni? Ya Allah, sorry kelas. Saya pula yang dah confused. Kejap. Cikgu dah tersalah ni. 2.5. Mana datang 12.5? Kejap. Cikgu salah tulis. 1/2 darab jisim dia 2 lah. Ya Allah, apalah cikgu mamai ni. Jisim dia 2. Baru betul. Okay, sorry Okay. So 2 dekat 2 sini kita boleh buang boleh potong. So kita dapat V kuasa 2 sama dengan 50. Patutlah cikgu rasa macam rapu-rapu dah jawapan cikgu tu. Okay, so 50. Jadi V nak hilangkan kuasa 2, kita kena punca kuasakan 50. Ni awak belajar dalam matematik Okay. So ambil kalkulator. Ni cikgu ada kalkulator. Okay. Kamu tekan punca kuasa 2, 50. Berapa? Kamu akan dapat jawapan V sama dengan 7.07 meter per saat. Okay? So, itulah last answer yang kamu dah dapat. Tekan je kalkulator. Jangan susah hati. Boleh ke semua? Boleh tak? Boleh. Okay. So, ada tak soalan yang nak ditanyakan? Sebab kita dah habis untuk sesi perbincangan hari ni. Sekarang kok ada soalan nak tanya. Okay, cikgu round table. Aijun ada soalan nak tanya tak? Tak ada. Okay, Maisara pun tak ada. Okay, Fabian tak ada. Maisara ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, kalau tak ada, cikgu rasa sampai di sini dulu kelas kita hari ini. Sekejap lagi saya akan share borang kehadiran di dalam grup WhatsApp. Sekejap, cikgu share sekarang lah ya. Nanti takut ada yang tak sempat nak key in. Okey, kejap. Saya tengah share dekat grup WhatsApp tau. So kamu tengok dekat grup WhatsApp. Kehadiran dan juga kriteria kejayaan. Okey, cikgu cari jap. 3G. 3G. Mana 3G? Cikgu tengah cari dalam grup WhatsApp. Okey dah. Okey, saya dah share kehadiran dan juga link kehadiran dan juga kriteria kejayaan. Jadi kamu boleh klik isi kehadiran. Okey, so kalau tak ada sebarang soalan, kita stop sampai sini dahulu kelas kita untuk hari ini. Untuk esok, untuk esok cikgu akan buat secara online juga Google Meet jam 11.25. Satu masa je kan? Tapi esok kita nak bincang praktis sumatif 7. Okey, cikgu nak bincang praktis sumatif 7. Jadi kamu boleh get ready untuk praktis sumatif 7. Sediakan buku modul siap-siap. Tak apa, kamu nak buat dulu pun boleh. Kamu nak bincang sama-sama dengan cikgu besok pun boleh. Okey, bye-bye semua. Terima kasih join kelas hari ni. Kita jumpa lagi pada esok hari. Bye, selamat pagi, selamat sejahtera, jaga diri semua.